Okey, kita mulakan hadis yang ke-66 pada hadis syarah Riyadhus Shalihin, muka surat 271. Silakan siapa nak baca? Tadi dah diumumkan orang yang nak baca. Oh, apa jawapan mereka? Semua boleh katanya. Hmm. Hmm. Ah. Dah itu tak apa. Itu tinggalkan. Okey. Faham. Baik ya, dalam hadis ini ya dua rangkapnya dinyatakan, satu orang cerdik, satu orang lemah ya. Dikatakan orang cerdik dikatakan kais, al-kais ya. Orang lemah dikatakan al-ajiz. Jadi dikatakan oleh Nabi SAW katanya, ya orang cerdik itu ya, ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya dan dia beramal ya bagi apa yang sesudah matinya. Maksudnya dia beramal untuk persediaan ya sesudah dia mati. Sebab itu dia beramal. Itu artinya orang cerdik yang ingat ya bahawa dia akan mati ya kalau dia tidak beramal. Apa yang nak dibawa di hadapan Allah, apa nak dipertanggungjawabkan, yang nak dijawab depan Allah. Itu adalah orang cerdik namanya. Tapi orang yang lemah ini, wal ajizu man atba'a nafsahu hawahu. Orang yang lemah ini adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah. Dan tamanna ni maknanya dia berangan-angan. Berangan-angan ya, Allah nanti bagi aku kebaikan, Allah akan ya berikan aku ya ganjaran. Jadi dia berangan-angan semuanya kebaikan tapi dia tak beramal. Dia tak beramal, mengharapkan kebaikan-kebaikan tapi dia tidak beramal. Berangan-anganlah, maknanya berangan-angan ya. Lama-lama terkadang orang-orang macam ni yang dikatakan ajiz ni ya, lama-lama akhirnya ya syaitan tu akan mempengaruhi dirinya. Ya, buat apa nak beramal sekarang, masih muda lagi ya. Dah tua pula, buat apa nak beramal sekarang, nak taubat sekarang ya. Belum pergi haji lagi, besok dah pergi haji, taubatlah ya. Engkau buat bertaubat pun kau belum pergi haji, nanti kau buat dosa lagi ya. Lebih baik nanti dah pergi haji baru kau taubat ya. Padahal angan-angan itu sempat ke tidak? Yang muda sempat ke sampai tua ya, yang tua ni sempat ke nak pergi haji ya, belum tentu lagi. Jadi itu semuanya adalah angan-angan ya, mengikut hawa nafsunya saja ya. Angan-angan terhadap Allah, angan-angan baik-baik terhadap Allah, tapi dia tidak beramal. Ingat, jadi dua perkara ini ya, atau dua rangkap hadis ini bernilai buat kita
Ya, jadi kalau kita nak jadi orang yang cerdik, orang yang kais atau orang yang kuat, ya, orang yang mengendalikan dirinya dan beramal eh, ke- untuk persediaan sesudah matinya. Jangan jadi orang yang berlemah, orang yang lemah. Orang lemah ni ikut hawa nafsunya berangan-angan dia, tapi tak beramal. Yang dilakukan apa yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Okey, kita teruskan. Angan-angan majlis boleh masukkan sekali dalam hadis ni. Ya. Pun tak buat kan. Baik, kita terus muka surat 272. Sambung lagi. Datin kata kosa kata asing tu. Sambung. Tak, itu tak boleh baca. Itu tak boleh baca. Yang dua. Itu pun tak tahu apa maknanya. Ya. Ya. Jadi ya, kita walaupun kedudukan hadis ini dia dengan derajat dhaif kerana disebabkan dia punya kandungan, ya, isinya itu tidak bercanggah dengan apa yang dikendaki oleh syariat. Ya, artinya kita beramal untuk persediaan sudah mati. Adakah ia bertentangan dengan syariat? Tidak. Yang kedua, ya, kita hanya berangan-angan, kita dah beriman. Kadang setengah orang kata asal kita beriman kita masuk syurga. Tak apalah direbus lama-lama pun kita masuk syurga juga. Ya, adakah benar apa yang kita katakan ni direbus lama-lama kemudian kita masuk syurga? Betul ke kita akan masuk syurga? Itu angan-angan kan? Angan-angan dia tidak beramal, dia hanya mengatakan asal beriman saja. Ya, tapi tidak beramal. Dia kata tak apa, lama-lama direbus pun lama-lama masuk syurga. Itu cakap dia. Ini cakap ni sama dengan cakap orang Yahudi. Orang Yahudi kata, tak apa, kita jahat macam mana pun masuk neraka 40 hari je. Lepas tu masuk surga. Ya, itu cakap orang Yahudi. Benar ke cakap tu? Sebenarnya tidak benar. Ya, itu hanya angan-angannya. Kononnya lama-lama direbus, sebab tu dah masuk surga. Itu hanya angan-angan. Ya, kita tak tahu bahawa ya, entah abadan kekal pihak di dalamnya. Kita tak tahu. Ya. Sebab itu walaupun hadis ini disebut sebagai derajatnya dhaif, tetapi kandungannya tidak menyalahi syariat. Boleh kita, memang itulah tujuan syariat. Itu maksudnya. Ya. Okey, kita sambung lagi hadis yang ke-67. As-saminu, hadis yang ke-8. Siapa nak baca? Sambung. DJ kita. Setuju ke si Datin baca terus? Wah.
Ya. Ya, hadis ini ya menerangkan ya tanda husnul Islam. Ya, sebaik-baik keislaman. Sebaik-baik atau kesempurnaan. Di sini diterjemahkan dengan kesempurnaan. Kalau kita terjemahkan dengan sebaik-baik keislaman seseorang pun tidak ada salahnya. Bukan kan husni pada perkataan hasan. Ya, baik. Jadi artinya ya kesempurnaan ataupun kebaikan seseorang Islam itu ialah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat, apa yang tidak berguna. Ya, yakni itu apa yang tidak berguna. Kadang sampai satu peringkat umur, ya kita akan ada perasaan yang kita katakan tak naklah, buang masa lah. Perasaan itulah yang paling bagus. Ya, mana itu sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kita, kita kata tak naklah, malaslah. Ya, itu adalah ya peringkat yang dikatakan sebaik-baik Islam seseorang. Ya. Sampai satu peringkat kalau benda tu macam bagi kita sia-sia, tidak memberi manfaat, buang masa, itu kita tinggalkan, itu ada perkara yang paling baik. Ya. Tak naklah buang masa ya. Ya. Contoh macam tu. Itu adalah perkara yang baik. Ya. Tapi kalau perkara yang memberi manfaat, kita kata macam itu dah bersalahan. Ya. Hari ni ada belajar hadis ke? Tak naklah hadis. Ya. Buat apa, buang masa lah hadis tu. Quran boleh lah. Ya. Macam ni, ini menyalahi. Ya. Benda yang bermanfaat kita salahi. Yang kita nak salahi benda yang tidak memberi manfaat. Barulah kita menyalahi, itu baru kesempurnaan Islam. Ya. Baik, baca dia punya kata asing, kosa kata asing. Muka surat 273. Kosa kata asing. Yakni. Ya. Apa makna butuhkan tu? Butuhkan tu apa? Tidak diperlukan. Gunakan bahasa tu. Tidak diperlukan. Jadi istiqomah tu adalah ya pendirian. Ya, pendirian kita. Jadi bila ya kita tak suka kepada perkara yang dikatakan sia-sia buat diri kita atau buang masa, ya, maka kawan-kawan yang suka kepada perkara yang lagu ataupun sia-sia, ya, mereka tidak akan mengajak kita. Kenapa? Kalau dia tak nak tu, kita ajak dia kata tak nak, ya. Mesti dia tidak akan mengajak kita. Jadi dia dah tahu kita memang tak nak. Jadi pertama kita dah menolak, ya. Kedua kita dah menolak. Biasanya ketiga dia tidak akan mengajak kita kerana perkara-perkara yang demikian. Tapi perkara yang bermanfaat, kita serta. Maka dia akan mengajak. Kalau perkara itu manfaat, kawan kita akan ajak kita. Tapi kalau perkara itu tidak bermanfaat, otomatik kawan sendiri pun dia dah tahu dah. Kau tak payahlah ajak dia tu. Dia tak akan ikut. Macam tu. Itu artinya kawan-kawan pun dah tahu istiqomah seseorang itu.
Macam tu. Itu dikatakan istiqomah diri. Ya. Pendirian diri. Jadi itulah sebaik-baik ya kebaikan ataupun kesempurnaan Islam seseorang. Ya. Baik ya, kita sambung hadis yang ke-68. Dia pendek juga di sini. Muka surat 274. Siapa yang dengar tu. Yang dengar pun tu say juga, jangan salah faham. Dia berjemaah tu, kalau satu orang yang baca pun yang lain share juga sama. Atas itu mana yang ke-9 ya? Dia kalau bunyi atas makna isim fa'il tasiun. Kalau alif lam atasi. Jadi itu makna yang, kena terjemah yang. Yang ke-9. Wa ghairahu. Nanti wa ghairuhu. Ruhu tu pasal balik kepada Abu Daud tu. Ya. Tak payah baca. Tak payah baca. Jadi hadis yang ke-9 ini ya menerangkan. Ya katanya dari Umar radhiyallahu anhu dari Nabi SAW katanya la yus'al. Ya tidak perlu ditanya ar-rajul ya seorang lelaki katanya fima daraba imra'atahu. Ya tentang apa yang ia pukul akan istrinya. Ya. Ini hadis riwayat Abu Daud dan lainnya. Banyak je pembahasan tu, kita tak payah baca lah pembahasan itu, kita baca terus kandungan hadis. Bawah sekali. Jadi kenapa diterangkan hadis ini tapi tidak perlu dibahaskan? Ya sebabnya nanti orang akan menggunakan dalil ini. Kalau orang lempang bini, ya contohnya lempang isteri, ya jangan ditanya dia kenapa dia lempang. Jadi seolah-olah semua salah isteri. Bukan salah suami. Kan? Jadi hadis ini sebenarnya dhaif, tidak boleh jadikan alasan. Isteri juga ada hak untuk mempertahankan dirinya dan suami juga ada hak pada dirinya. Jadi bila isteri dipukul sesuka hati oleh si suami, ya seolah-olahnya ya yang salah itu hanya isteri saja. Jadi hadis ini tidak boleh jadikan sebagai satu alasan. Sebab hadis ini sebenarnya darjatnya dhaif, lemah. Kenapa diletakkan? Ya supaya jangan orang jadikan modal. Jadikan modal ni ya bahawa ya jangan dipersoalkan kalau suami pukul isteri. Tak boleh lah, kenalah persoalkan. Ya. Itu maksudnya. Faham ya? Ya. Tidak boleh jadikan sebagai alasan. Tidak boleh jadikan alasan bahawa suami pukul isteri tak boleh dipersoalkan. Tu tak ada dalil. Kalau dia berdalilkan dengan hadis ini ada hadis dhaif. Faham tak? Payung emas. Siapa nak payung emas? Kan? Itu semua hadis dhaif.
Siapa yang nak payung emas? Ya, berat-berat kat surga tu nak payung emas. Kat surga dah tak payah pakai payung dah, tak panas pun. Ya, apa nak pakai payung pula? Ya. Di surga dalam Quran diterangkan naungannya berkekalan. Mana naungannya berkekalan, tak ada istilah panas. Macam mana nak pakai payung emas? Dahlah payung emas tu berat-berat. Ya? Ah. Kita bukan berdasarkan kepada guru, berdasarkan kepada dalil. Kalau kepada guru, hadis dhaif pun semua disampaikan pun iya ya. Orang akan iyakan je sebab dia tuan guru. Kan? Jadi banyaklah kena tipu. Apa dia? Nak memberitahu. Nak memberitahu dan nak memaklumkan. Nanti kalau tak diberitahu, nanti orang lelaki buatkan dalil macam ni, orang perempuan tak boleh nak cakap apa. Faham tak? Macam tu lah. Mana adalah campur dia, sebab itu dia terangkan dia punya darjat-darjat dia. Macam tu. Ya. Macam contoh, macam ingat tak kita belajar kitab Bulughul Maram kan? Kitab Bulughul Maram juga ada hadis dhaif pun dimasuk juga dalam situ kan? Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tahu kalau orang pakai hadis ni bermakna hadis dhaif. Okey, betul tu. Tapi ada juga hadis dhaif kalau tak bertentang syariat, tak bertentangan syariat macam yang mula-mula tadi, dia tidak bertentangan syariat. Itu maknanya kita hanya mengambil pelajarannya saja daripada hadis itu. Okey, sambung. Sekarang masuk tajuk baru ya. Tajuk baru ni tajuk dia takwa. Kalau orang baru terima, orang baru tak terima kena orang lama juga. Okey, siapa nak baca? Silakan. Okey. Semua.
Baik, saya masuk mula. Sampai situ dulu. Baik, ya. Iaitu tajuk yang kita pelajari ini ialah ia berkaitan dengan takwa. Ya, takwa daripada bahasa ya Korea. Ya, Kowa, ya. Wako, sorry. Wako. Wakofia, wako. Ya, wakofia. Tapi ya tu bukan ya, itu alif maksura tu. Wako. Mudhari'nya yaki. Ya, mudhari'nya yaki. Ya. Yaki. Jadi kalau cari dalam kamus tu perkataan waqo, waqafya, waqo. Ya tu bukan ya ya, alif maksura lah. Tak ada titik. Mudhari'nya yaki. Jadi apa perkataan waqo? Waqo tu maknanya memelihara, menjaga. Ia memelihara diri, menjaga diri, ya. Tapi juga tak semua makna takwa ini dengan makna menjaga diri dan memelihara diri. Tapi ada juga makna takut. Contohnya misal kata ayat Quran menerangkan fattakunar. Maka takutlah olehmu akan api neraka. Ini digunakan juga fattaku. Ya, dengan perkataan takwa. Jadi tak sesuai kalau maknakan ya menjaga diri. Ya, sesuai dengan makna takut. Ya, jadi maka ya takutlah olehmu akan api neraka. Jadi kalau misal kata ya ayyuhallazina amanu taqullah. Di situ sesuailah. Wahai orang beriman, ya, bertakwalah olehmu kepada Allah. Di situ sesuai dengan makna takwa. Ya, sebab makna takwa ini ialah luas maknanya. Jadi disitulah dengan erti kata makna takwa tadi, makna takut ada, jaga diri ada, ya. Dan ya perkataan-perkataan lain, ya, menghindari diri dari perkara-perkara yang maksiat, kewaspadaan dan ya lain-lain, ya. Jadi takwa itu maknanya lebih luas maknanya daripada makna satu, iaitu takut. Tapi tengok pada ayat, ya. Kalau ayat itu contoh macam tadilah, takutlah olehmu akan api neraka. Tapi kadang ada juga ittaqillah contohnya. Bertakwalah oleh engkau kepada Allah. Kadang ada makna takutlah oleh engkau kepada Allah. Ya. Jadi sesuaikan sebenarnya pada ayat. Ya. Baik. Ya. Jadi dalam ya pengertian takwa ini, contoh dalam ayat yang kita baca, yang dibaca tadi, ayat 102 surah Al-Imran, ya. Contoh sini, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah olehmu kepada Allah haqqa, sebenar-benar, tuqatih, takwa kepadanya. Dah beriman kepada Allah, ya, beriman, kemudian bertakwa kepada Allah, kemudian sebenar-benar takwa. Itu yang nak diketahui, sebenar-benar takwa. Tapi boleh juga dijadikan sebagai satu panduan, ya, panduan. Dalam hadis ini katanya tidaklah berdarjat sahih, tidak berdarjat sahih. Tapi ya, dalam erti kata dalam hadis ini yang dikatakan sebagai mauquf, ya, hadis ini cukup indah. Dia punya kata begini. Tengok yang bawah sekali, yang bawah muka surat 275, bawah sekali hujung dia. Hendaklah, itu gariskan, ya. Hendaklah ditaati, itu kena gariskan. Hendaklah ditaati dan tidak didurhakai. Satu. Yang kedua, diingati dan tidak dilupakan. Dua. Yang ketiga, disyukuri dan tidak diingkari. Ungkapan ini adalah ungkapan yang cantik bagi mengertikan takwa tadi, yang dikatakan sebenar-benar takwa. Ya, apa tidaknya? Bukankah Allah ini wajib ditaati? Wajib ditaati dan tidak boleh didurhakai.
Kan cantik bahasa tu. Ya. Memang itu kehendaknya, ya, bahawa ya, kewajipan kita memang kita mentaati Allah dan kita dilarang mendurhakainya. Satu. Yang kedua, bukankah kita disuruh mengingati Allah? Ya, wazkurullaha zikran katsira. Ayat banyak suruh kita ingat Allah banyak-banyak. Jadi kita wajib ingat Allah dan jangan lupakan Allah. Bukankah ini satu panduan syariat? Dua. Yang ketiga, ya, Allah wajib disyukuri dan ya tidak diingkari. Atau dibahasakan bahasa lain, ya, Allah wajib disyukuri, jangan dikufuri. Bahasa dia macam tu, lagi cantik. Allah wajib disyukuri, ya, jangan dikufuri. Artinya, kepada siapa kita bersyukur? Kita bersyukur kepada Allah. Ya, jangan kita kufuri Allah Ta'ala. Kufuri Allah Ta'ala, mengkufuri nikmat-nikmat Allah tu artinya kita mengkufuri Allah. Allah yang memberikan nikmat kepada kita dan kita pula sembah selain Allah Ta'ala. Patut ke macam tu? Ya, kita sujud, Allah yang bagi rezeki kepada kita sujud kepada selain Allah Ta'ala. Ini artinya kita tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kita pula mengkufuri dia dengan kita sujud kepada selain Allah Ta'ala. Jadi ungkapan tiga ini bolehlah kita pegang sebagai pengertian takwa sebenar-benar takwa. Pertama, Allah wajib ditaati, jangan didurhakai. Yang kedua, Allah wajib diingati, jangan dilupakan. Yang ketiga, Allah wajib disyukuri, jangan diingkari. Ya, ini ya pengertian yang mendalam mengenai tentang sebenar-benar takwa kepada Allah. Ya, bukankah kita hamba macam tu? Hamba diperintahkan macam tu. Kita kan hamba. Hamba suruh apa? Kan kita suruh mentaati Allah. Yang kedua, kita suruh mengingati Allah. Yang ketiga, kita suruh mensyukuri Allah. Lawannya, kita jangan durhakai. Kita jangan lupakan Allah. Kita jangan kita jangan ingkari, kufuri Allah. Kan? Ya, senada ya dengan kehendak syariat. Ya. Lagi kita sambung. Siapa nak sambung? Maka firman Allah firman Allah dulu. Kerjakanlah sesuai. Kerjakanlah sesuai. Maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Okey. Lagi? Tengok-tengok betul-betul. Imam Nawawi rahimahullah.
Okey, semak dulu. Semak dulu. Jadi ayat yang berkaitan dengan mastata'tum tu jadi perbahasan. Ya. Kononnya ya ayat ini sudah mansukh, ya. Sebenarnya ya kalau ya ikutkan ya ayat ini tidak mansukh. Memanglah bertakwa tu sebenar-benar takwa. Tetapi ketakwaan itu mengikut kemampuan. Ya, kemampuan bagaimana yang dikatakan kemampuan? Contohnya, bukankah Allah menyuruh kita ya melakukan sesuatu ya yang fardu, ya, tetapi yang fardu itu juga ya ada dia punya kemampuan yang patut ya hambanya lakukan ikut kemampuan hambanya. Contohnya misal kata ya Allah telah perintahkan puasa, diwajibkan puasa ke atas kamu, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan puasa ke atas kamu. Tetapi dalam puasa ini, mengerjakan puasa itu satu ketakwaan. Ya, adakah semua hamba Allah ini mampu nak mengerjakan puasa? Ada yang tak mampu. Ya, maka Allah telah memberikan pilihan yang tidak mampu berpuasa, ya hendaklah dia membayar fidyah. Ya, membayar fidyah itu juga adalah ketakwaan. Ya, sebab ya dia mampu hanya membayar fidyah, dia tidak mampu untuk berpuasa. Kerana alasannya ya yang mengikut syariat dia berpenyakit ya dan dia terlampau tua, tidak sanggup untuk berpuasa. Maka ya Allah ringankan dengan ya membayar fidyah. Tetapi di antaranya juga ada yang terpaksa membatalkan puasanya ya kerana sakit ya sementara. Kemudian dia diwajibkan pula membayar puasa itu tanpa fidyah. Bayar puasa saya tanpa fidyah. Bukankah itu dikatakan mastata'tum? Maknanya mengikut kemampuan dia bertakwa. Memang dia kerjakan ketakwaan. Tapi dalam dia puasa tadi tiba-tiba dia sakit. Sakit yang tidak boleh tahan, dia pun batalkan puasanya. Ya, dan kemudian dia sehat semula. Maka beberapa hari yang ditinggalkan tu dia wajib bayar puasanya itu. Itu tanda kemampuan ya, dalam bertakwa, tak ada salah. Ya. Kalau tak ada perkataan mastata'tum ini, boleh jadi siapa sakit, siapa ya, yang tidak mampu berpuasa, wajib juga berpuasa. Kena juga puasa walaupun mati dalam puasa, walaupun menderita dalam puasa. Maknanya itu tidak ada mastata'tum. Jadi di sinilah ayat yang menerangkan takwa, fattaqullah, bertakwalah kepada Allah, ya, kerjakan apa yang Allah taati, apa yang Allah suruh. Ya, tapi mastata'tum ikut kemampuan kamu lah. Mastata'tum tu. Ya. Ikut syariat lah, mana syariat yang tak membolehkan kita terpaksa kita tinggalkan puasa tadi. Tapi ya ketakwaan tu ya mengikut syariat lah. Artinya kalau suruh bayar, bayarlah. Bayar fidyah contohnya, bayarlah. Ya. Kalau suruh bayar puasa, bayarlah puasa. Macam itulah. Ya. Ini nak menunjukkan bukan satu paksaan. Ketakwaan ada, tapi bukan satu paksaan, tapi mastata'tum. Ya. Nabi, dia pun pernah bersabda begini. Ya, hadis Bukhari Muslim katanya, "Iza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Nabi pun cakap macam tu juga. Dan apabila aku perintahkan kamu dengan satu urusan, maka datangilah olehmu daripadanya apa yang kamu berupaya. Maknanya datangi dia ya selama kamu berupaya boleh ke tidak kamu. Ya, ikut kemampuan kamu. Ya. Apa yang Nabi perintahkan. Begitu juga wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Dan apa yang dan apa juga aku larang kamu darinya, maka jauhilah olehmu akannya.
Maka mana yang dilarang itu suruh jauhi. Mana yang disuruh tu buat mana yang kamu mampu. Ya, baik urusan itu urusan syariat ataupun dunia yang Nabi suruh, ya, buatlah yang kamu mampu. Ya, yang boleh kamu lakukan. Kamu buat, ya. Jadi nak kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah tu kan ayat yang la ikrah fiddin, betul kan? Yang pasangan agama tu macam mana? Itu hanya untuk orang yang kafir. Orang kafir itu maknanya kita tak boleh paksa dia masuk agama. Kita boleh jelaskan agama kat dia, tapi kita tidak boleh paksa dia masuk Islam. Tidak ada paksaan dalam agama. La ikraha fiddin. Ya. Tetapi tak ada masuk dalam hal ni. Tapi kalau seandainya dia dah masuk Islam, ya, dah bertaraf bukan mu'alaf lagi, pada masa itu kita kena beratkan dia dengan kewajipan-kewajipan. Ya, kalau dia tak solat, artinya dah satu kesalahan. Kalau tak puasa, dah satu kesalahan. Dia kenalah ikut kewajipan-kewajipan itu. Kita jadi sebagai seorang Islam. Tapi mula-mula tidak ada paksaan. Mana ada Nabi paksa mereka masuk Islam? Ya, mereka dalam peperangan pun kadang Nabi bagi kata dua. Ya, nak terima Islam ataupun ya nak bayar jizyah. Di antara mereka ya ada yang tak nak masuk Islam. Dia kata dia sanggup bayar jizyah, bayar cukai kepala. Dia sanggup macam tu, dia beramal dengan amalan agama mereka, tapi hidup di bawah pemerintahan Islam. Jadi dia kena bayar cukai kepala namanya, jizyah. Tak ada paksaan. Ya. Jadi di situ dikatakan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Ya. Lagi? Berdasarkan nasakh, penghapus. Lagi? Allah berfirman, baik ya. Dah macam itu dulu. Jadi dalam perkataan ya dalam surah Al-Ahzab ayat 70 ni, hujung ayat itu dikatakan qulu qaulan sadida. Katakanlah olehmu perkataan yang betul. Yang benar. Awalnya dikatakan apa? Pertama amanu. Yang kedua ittaqu. Pertama iman. Yang kedua takwa. Yang ketiga, ya katakan perkataan yang betul. Dalam segi apa ni perkataan yang betul? Perkataan yang betul ni dalam segi ya ibadat.
Jadi kalau kita nak beribadat, ya, mestilah kita nak amalkan tadi kata-kata yang betul. Contohnya kalau zikir yang kita nak amalkan tu, biarlah zikir tu daripada Rasulullah. Zikir yang diajarkan oleh Rasulullah. Sebab sekarang ni, ya, kalau ikutkan WhatsApp ni macam-macam. Orang mengajarkan zikir itu, selawat ini. Tapi, tahu tak bahawa kadang yang diajarkan tu tidak ada nas ataupun hadisnya. Ya, sehingga ya kita pun amalkanlah. Kita pula forward pada grup-grup kita. Pasal kita rasa itu baik amalan itu. Padahal amalan itu tidak ada dalil. Tidak ada keterangan. Jadi kita dah mengajarkan orang beribadat ya tanpa dalil ataupun keterangan. Akhirnya kita pun bersubahat. Sedangkan kita suruh menjauhi hal-hal subahat ini. Jadi kalau kita nak beramal, contoh, Nabi kata subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Dah 99. Ya, kemudian nak dicukupkan 100 tambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cukup 100. Nabi kata, lepas solat kita baca 100. 100 di lisan, 1000 dalam timbangan. Besar ke tak besar pahalanya? Besar. Ya, 100 yang kita ucapkan lepas solat tadi, ya 1000 dalam timbangan. Bayangkan. Kalau dah 5 waktu, dah ada 500. Artinya dah ada 5000 dalam timbangan. Kalau nak tambah lagi, Nabi kata bacalah sebelum tidur. Ya. Sama juga ya 100 kali. Tapi dalam nak tidur dia tidak ada penambahan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Bezanya nak tidur dia Allahu akbar lebihkan 1. 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, kemudian Allah akbar pun 34. Allah akbar. Allah akbar 34. Jadi cukup 100. Yang lepas solat tadi penutup dia la ilaha illallah wahdahu la syarikalah kan. Tapi nak tidur tadi suruh lebihkan Allahu akbar. Jadi sekarang jumlahnya semua kalau dah 5 waktu 500. Kalau campur nak tidur tadi 100 lagi dah 600. 600 dalam pada lisan. 6000 dalam timbangan. Inilah yang dikatakan besok bila ditimbang berat timbangan kita tadi, timbangan amal tadi kerana ucapan tasbih tahmid takbir ini. Kalau nak tahu. Ini kalau kita sebarkan, suruh orang amalkan, hadisnya sahih, terang, pahalanya besar dan ya mudah orang pun mengamalkan. Tapi yang ni kita macam tak yakin. Kita lebih yakin dengan amalan zikir-zikir lain yang diajar di tuan guru sana, yang pelik-pelik yang diajar oleh tuan guru. Selawat murjiah, selawat azamiyah, selawat apa lagi? Ya, macam-macam selawat suruh amalkan. Bukan sikit. Ya, sampai 1000 kali kadang suruh baca. Ya. Orang buat. Padahal itu tidak ada hadisnya, tak ada nasnya. Fadilatnya yang buat tuan guru, bukan Nabi. Ya. Itulah yang kita nak amalkan. Itu silap kita. Berbuihlah kita amalkan tapi tidak ada pahala di sisi Allah Ta'ala. Sebab apa tidak ada pahala? Sebab tidak ada nas. Sebab itu ibadat. Ya. Ibadat mesti ada keterangan daripada ya Nabi SAW. Barulah namanya ibadat. Ya. Kita amalkan. Itu belum lagi yang cerita mimpi nak jumpa Rasulullah. Zikirnya beribu kali. Baru dapat jumpa mimpi Rasulullah. Mana ada nas yang kita suruh beramal untuk jumpa Rasulullah, mimpi Rasulullah, nak buat apa? Ya. Yang kita nak mimpi jumpa Rasulullah tu nak buat apa? Kan Rasul suruh ikut sunnah dia.
Kalau kita mencintai Rasul, kita kena ikut sunnah dia. Itu tanda kita cinta pada Rasul. Bukan cinta pada Rasul ni nak mimpi jumpa Rasul. Tak ada nasnya. Ya, kemudian zikir dibuat sampai berpuluh ribu, sampai berbuih-buih, kononnya boleh jumpa Rasulullah. Tengok-tengok yang datang dalam mimpi Pak Janggut saja. Ya. Dia ngakulah dirinya Rasulullah. Ya. Tengok-tengok musang berjanggut yang datang. Jadi kita kata Rasulullah, padahal kita tak kenal Rasulullah. Ya. Musang tu janggut yang datang. Lepas tu heboh lah jumpa Nabi secara nyata lah, surat-surat secara apalah. Ya. Macam tu lah. Ya. Kita sudah tertipu dalam agama kita. Tu. Ya. Itu dikatakan sadida ni, perkataan sadida ni ada sambungan dia. Ayat tu. Yaghfir lakum dzunubakum wa yusli a'malakum. Ada ayat sambungan ayat tu. Dengan perkataan yang betul tadi, ia akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu dan memperbaiki ya amal-amal kamu. Jadi amal kita makin bagus. Yang kedua, perkataan tu boleh menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi ya, amalan yang betul tadi dia dapat menghapuskan dosa. Macam contoh amalan solat. Kan Nabi kata amalan solat 5 waktu macam ibarat mandi 5 kali. Kata Nabi, seorang mandi 5 kali, di depannya ada sungai, dia mandi 5 kali. Nabi kata ada tak meninggalkan daki? Tak ada. Kata sahabat, tak ada. Macam itulah solat 5 waktu yang menggugurkan dosa-dosa. Kan? Ya, itu dikatakan kalau kita betul amalan kita, cakap kita betul dalam segi ibadat kita, semua itu dapat ya mengampunkan dosa-dosa kita dan dapat memperbaguskan lagi ibadat kita kepada Allah. Sebab itu dalam saya kata biar sedikit amalan kita, ya dianggap sedikit amalan kita tak apa, tapi ada nas, ada keterangan, itu lagi baik. Daripada beribu-ribu amalan kita, tetapi semuanya itu ya habaan mansurah, seperti debu yang berterbangan. Tak ada erti. Ya. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Dah beramal susah payah. Beramal susah payah, tapi masuk neraka. Sebab apa? Sebab amalan kita tidak ikut sunnah Rasul. Itulah. Ya. Itu yang jadikan rusak amal kita. Baik ya, kita tutup dengan sekadar itu dulu untuk hari ini. InsyaAllah akan datang kita akan sambung lagi ya. Muka surat 277 ni insyaAllah ya. Kita sudahi dengan doa dulu. Sadaqallah.